Salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Nama saya Tang Yi dan hari ini saya akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Universiti Swasta Mencari Jalan Alternatif untuk menguruskan perubahan dalam kurikulum pendidikan guru. Mari kita lihat abstrak. Tujuan kertas konsep ini adalah membincangkan tentang bagaimana universiti swasta menguruskan perubahan pendidikan guru. Dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa kedua jabatan mempunyai penilaian yang lebih tinggi berbanding dengan persyaratan guru pelatih dalam proses pelaksanaan perubahan. Kertas konsep juga memberikan implikasi kepada KPM dalam menguruskan perubahan kurikulum dan menyediakan latihan yang sesuai kepada para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Secara kesimpulannya, melalui proses pelaksanaan perubahan dalam kurikulum pendidikan guru dapat melahirkan para guru yang berkualiti dan memberikan sumbangan yang berkesan terhadap proses pemenjadian murid. Mari kita lihat pengenalan. Menurut Skybird and Mary 2010, walaupun pengurusan perubahan kurikulum merupakan masalah di semua peringkat pendidikan, tetapi yang lebih penting dan mencabar dalam pendidikan guru, terutamanya kerumitan dari segi skala, fokus dan pelanggan. Semua pihak berkepentingan memandangkan serius terhadap isu pendidikan di Malaysia. Berdasarkan anjakan transformasi keempat PPPM 2013 hingga 2015, kerajaan kita telah beraspirasi dan berusaha mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan kepada para anak muda. Selain itu, peningkatan kualiti program pembangunan profesional berterusan CPD juga bermula pada tahun 2013 untuk meningkatkan tahap profesion keguruan. Mari kita lihat teori dalam kertas konsep ini, yaitu teori kompleksiti. Teori kompleksiti merupakan teori untuk terus hidup, berubah, berkembang dan dapat menyesuaikan dalam persekitaran. Menurut McElroy 2000, McKenzie dan James 2004, bahawa teori ini memberi tumpuan kepada bagaimana bahagian pada tahap mikro dalam sistem kompleks mempengaruhi tingkah laku yang muncul dan hasil keseluruhan di peringkat makro. Yang ini bermaksud perubahan yang kecil berlaku dalam sebuah sistem yang kompleks akan membawa perubahan yang besar terhadap sistem. Menurut Ray 2000, 3D struktur dan corak tingkah laku dalam sebuah sistem yang kompleks adalah disebabkan oleh interaksi yang berlaku di antara bahagian sistem, yaitu interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dengan persekitaran. Interaksi adalah terlalu sukar dan tidak boleh diramal dengan bersamaan linear sebab melibatkan terlalu banyak pemboleh ubah. Mari kita lihat model dalam kertas konsep ini, yaitu model perkembangan kurikulum. Terdapat dua jenis model perkembangan kurikulum, yaitu model proses dan model produk. Mari kita lihat apa itu model proses. Model proses menekankan pengalaman pembelajaran murid, yaitu pembelajaran berpusatkan murid. Pelajar mempunyai hak untuk menentukan aktiviti pembelajaran mereka dan guru hanya melibatkan sedikit sahaja. Proses model ini bersifat terbuka. Dia berlaku interaksi yang aktif di antara guru, pelajar, pengetahuan dan alam sekeliling. Menurut Sheehan 1986, antara model yang mengamalkan dasar model proses ini adalah model reflektif dan counseling yang menekankan aspek pengalaman, pengetahuan dan perasaan yang saling berkaitan. Mari kita melihat raja model proses. Melalui raja ini, kita boleh mendapati mulai mempunyai pilihan yang lebih banyak dalam aktiviti pembelajaran mereka. Mari kita lihat model produk. Model produk menekankan hasil pembelajaran seperti grade pemeriksaan atau keputusan penilaian. Produk atau hasil merupakan keutamaan dalam model ini. Peranan pelajar agak pasif dalam model ini kerana aktiviti pembelajaran murid ditentukan atau dikawal oleh guru. Objektif yang digariskan adalah bersifat realistik dan boleh diukur, seperti berapa orang murid dapat mencapai A pada akhir peperiksaan. Model ini juga dikenali sebagai model yang bersifat objektif dan behaviorism, yang ini disebabkan objektif yang dirangka adalah untuk mendorong murid mengalami perubahan tingkah laku selepas tamat sesi pembelajaran. Mari kita lihat raja model produk.
Melalui raja ini, kita boleh mendapati PMP lebih melibatkan kawalan guru berdasarkan objektif yang ingin dicapai. Merujuk kepada perubahan kurikulum dalam sistem sekolah Hong Kong, Morrison 2008 meramalkan bahawa akan kemunculan struktur kurikulum yang kompleks dan akan menjadi ciri banyak sekolah pada abad ke-21. Beliau juga mengesyorkan bahawa proses pengurusan baru dilakukan dengan menekankan fleksibiliti, kemunculan penyusunan semula, komunikasi maklum balas, hubungan, kerjasama dan kawalan yang diedarkan. Proses pengurusan kurikulum bercabang ini jatuh di bawah strategi rasional empirikal dan normatif pendidikan semula. Mari kita lihat sumber data yang diambil daripada kajian pertama yang bertajuk Private University in Kenya: See Alternative Ways to Manage Change in Teacher Education Curriculum in Compliance with the Commission for University Education Reforms yang dijalankan oleh Catherine Ahyambo Amimo pada tahun 2016. Jadual ini menunjukkan 10 proses yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan perubahan. Melalui jadual ini, kita dapat lihat penilaian dalam kedua jabatan lebih tinggi berbanding dengan guru pelatih dan pensyarah. Dari hasil kajian 1, terbukti bahawa kedua jabatan mempunyai penilaian yang lebih tinggi berbanding dengan pensyarah dan guru pelatih. Kedua jabatan dapat melihat jurang dalam kurikulum berbanding dengan guru pelatih dan pensyarah. Ini mungkin disebabkan pelaksanaan proses perubahan adalah dikaitkan secara langsung dengan kedua jabatan. Mereka berada di kedudukan yang atas dapat mengetahui sebab-sebab yang sedang berlaku semasa melakukan perubahan. Kedua jabatan sentiasa menilai hasil perubahan dengan melalui pertemu rundingan yang berterusan dengan pensyarah dan guru pelatih. Guru pelatih dan pensyarah kurang terlibat dalam pelaksanaan proses perubahan, menyebabkan mereka kekurangan maklumat tentang perubahan. Tanpa pengetahuan yang cukup akan menyebabkan proses perubahan dijejaskan. Lagipun, mereka tidak mempunyai akses yang mudah untuk berhubung dengan anggota Suruhanjaya dan mereka kena memerlukan bantuan dengan melalui kedua jabatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang perubahan kepada Suruhanjaya. Mari kita lihat sumber data yang diambil daripada jurnal kajian kedua yang bertajuk Knowledgeable Learning and Conceptual Change Value Adding to Teacher Training yang dijalankan oleh Tony Yip pada tahun 2013. Mari kita lihat data di PCQ 1 menunjukkan bahawa semua yang ada pada guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku pelajar. Data di PCQ 2 Fact 1 menunjukkan terdapat pengulangan pengaruh pada gaya, pengajaran dan kemahiran pengurusan bilik darjah. Salah laku murid mungkin berpunca daripada guru yang tidak mengajar mereka mengikut tahap murid dan mewujudkan iklim bilik darjah yang tidak sihat. Data di PCQ2 Fact 2 menunjukkan keberlibatan guru sebagai pengaruh khas yang berinteraksi dengan gaya pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Ini juga menunjukkan bahawa kesalahan tingkah laku pelajar sering disebabkan oleh pertempuran personaliti antara guru dengan pelajar atau dengan sekumpulan pelajar. Poll 2009 menunjukkan bahawa maklum balas yang relevan juga menyumbang kepada latihan guru kepada pelajar. Ini disebabkan idea dan konsep akan menjadi dalaman dan kemudian dibawa ke latihan profesional. Pengurusan tingkah laku murid bermasalah dan pengurusan bilik darjah merupakan nilai tambahan dan perlu diutamakan dalam kurikulum pendidikan guru. Sebab kedua-dua masalah ini sering kita hadapi semasa menjalankan PMP di bilik darjah. Guru juga perlu menguasai kemahiran sosial dan berkomunikasi untuk pengurusan dengan pegawai pendidikan, pentadbir sekolah, ibu bapa, rakan sejawat dan juga murid untuk menerangkan tingkah laku permasalahan murid untuk mencari jalan penyelesaian. Tanpa kemahiran berkomunikasi yang berkesan, perubahan tidak akan berjaya. Mari kita lihat isu-isu berkaitan dengan perubahan kurikulum pendidikan guru di Malaysia. Mari kita bincang isu pertama, iaitu penyediaan kurikulum pendidikan guru adalah tidak memenuhi keadaan semasa. Sebagai contohnya, pendidikan asas vokasional yang dilaksanakan pada tahun 2013, guru pelatih yang terlibat sebenarnya dengan program ini sepatutnya berdasarkan bidang pengurusan di peringkat ijazah pertama. Tetapi, menurut IPG 2013, pengambilan guru di peringkat IPG tidak menawarkan pengurusan mata pelajaran seperti mana yang ditawarkan di dalam program. Lagipun, pengurusan mata pelajaran yang dipelajari oleh guru pelatih adalah tidak mencukupi atau menyeluruh. Mari kita lihat isu yang kedua, iaitu tempoh pengajaran yang singkat dan kurikulum yang padat. Jangka masa latihan yang terlalu singkat dan kurikulum kegulan yang sangat padat terhadap guru pelatih KPLI dan TPLI.
Mereka menggunakan masa 1,5 tahun untuk dilatih supaya menjadi seorang guru yang profesional. Ini mungkin akan melahirkan para guru yang kurang berkeyakinan, kurang kemahiran mengajar, terutamanya dari aspek pedagogi, kurang menguasai bidang pengususan dan kurang mahir dalam kemahiran sosial dan komunikasi. Isu ketiga adalah prestasi guru pelatih kurang memuaskan semasa menjalankan program praktikum. Program praktikum merupakan program yang paling penting dalam kurikulum pendidikan guru. Tahap kesetiaan dan keyakinan diri mereka sangat rendah semasa menyampaikan pengetahuan kepada murid, menyebabkan mereka susah untuk mengaplikasikan teori pedagogi. Mereka juga tidak tahu untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran belajar yang sebenar. Lagipun, mereka juga kekurangan usaha untuk memperbaiki kualiti pengajaran. Isu keempat adalah amalan guru novis yang tidak memuaskan. Menurut Bill Chen dan Thomas 2006, perubahan dari program latihan keguruan kepada amalan pengajaran yang sebenar di sekolah mengecewakan guru yang baru menamatkan latihan keguruan. Mereka kurang berkeyakinan semasa mengawal disiplin murid dan bilik belajar. Mereka berasa fed up dan tidak dapat mengamalkan teori pedagogi dengan berkesan. Kajian lepas mendapati, guru novis kurang mahir bersosialisasi dan menggunakan pusat sumber. Mereka berasa segan untuk meminta bantuan dari pihak pentadbir dan rakan sejawat yang lebih senior. Mari kita lihat implikasi perubahan terhadap sistem pendidikan guru. Bagi pihak pembuat dasar, iaitu KPM dan TPG, mereka dapat menyediakan latihan adab khusus yang bersesuaian kepada guru pelatih, terutamanya latihan adab khusus yang memenuhi keadaan semasa, supaya mereka tidak akan berasa kelam kabut semasa berkhidmat di sekolah. Lagipun, mereka dapat merancang latihan pembangunan profesionalisme keguruan dan menilai pelaksanaan dasar latihan guru untuk memastikan para guru sentiasa up to date dan membuat persediaan untuk menerima perubahan pendidikan. Bagi pihak IBGM, mereka perlu melaksanakan perubahan kurikulum secara terancang dan menyampaikan mesej secara berkesan kepada pensyarah dan guru pelatih. Mereka boleh menggunakan cara berkomunikasi secara verbal atau non-verbal untuk memastikan mesej yang disampaikan secara menyeluruh. Lagipun, mereka perlu memantau latihan praktikum guru secara berberingkat untuk memastikan kualiti bakal guru terjamin. Pentadbir sekolah dapat menjalankan proses 4P, iaitu pengesanan, pementoran, pemantauan, dan penyelarasan dengan lebih efektif di sekolah untuk memantau latihan profesi keguruan. Proses ini dapat membantu guru mencari jalan penyelesaian dan dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Secara kesimpulannya, pendidikan guru merupakan satu program yang sangat kompleks. Perubahan dalam kurikulum harus difikirkan dengan lebih teliti. Pihak pasukan pengurusan mencari cara alternatif untuk memenuhi pelanggan mereka selain mengikuti proses yang tepat dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan rujukan. Sekian, terima kasih. Stay home, stay safe.